Kita sambung lagi baru ni perbincangan hadis Jabir itu. Selepas Nabi SAW isyaratkan dengan tangannya ke langit dan menurunkannya dengan menunjukkan kepada orang depan dia, dan dia kata Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad 3 kali. Thumma adzana Bilalun thumma aqama asidu. Lepas tu Bilal kemudian iqamat. Nabi SAW pun bersembahyang zuhur. Lepas tu dia iqamat pula. Yani Bilal iqamat pula. Fa shallal asra. Nabi SAW sembahyang asar. Walam yusalli, di sini dalam kitab kita dah, tak tahulah hak lain ya. Bainahum, bukan bainahum. Kalau bainahum silap ya. Yang sebenarnya bainahuma. Walam yusalli bainahuma syai'an. Silap cetak. Nabi SAW tidak mengerjakan apa-apa sembahyang di antara 2 sembahyang itu. Thumma rakibal qaswa, kemudian dia pun naik unta dia qaswa, hatta atal mauqif, sehingga sampai ke mauqif, tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakhara. Nabi SAW mendudukkan untanya al-qaswa di beberapa batu besar, kawasan batu besar. Dan hablal musyah, dalam keadaan hablal musyah, nama tempat, berada di hadapan baginda. Di situ Nabi SAW menghadap kiblat. Falam yazal waqifan, terus Nabi SAW berada di situ hatta gharubatis syams, sehingga terbenam matahari. Wa dhahabatis sufrah qalilan, dan hilang warna kuning-kuning di ufuk itu sedikit. Hina ghabal qurs, apabila bulatan, bundaran matahari itu hilang. Ardafa Usama khalfahu, Nabi SAW gendong Usama di belakangnya. Rasulullah SAW mara ke hadapan. Waqad syanaqa lil qaswa az-zimam. Lepas tu dia pun tarik tali unta dia tu, hatta anna ra'saha la yusibu mawrika rahli, sehingga kepala unta dia tu betul-betul mengenai tempat rehat, tempat letak kaki, rehat kaki di atas belakang unta tu. Macam tempat letak kaki lah, tapi bukan tempat letak kaki, tempat rehat kaki. Dia ada 2, serupa dengan tempat letak kaki kuda tu sah. Lepas tu ala ke depan sikit. Di situ dia boleh berlunjur lah letak kaki. Biasanya dia pasang macam bantal gitu untuk rehat kaki. Itu dipanggil mawrik. Wa huwa yaqulu bi yadihi al-yumna as-sakinah, ayyuhan nas as-sakinah. Bertenang wahai manusia, bertenanglah. Ayyuhan nas, wahai manusia. Setiap kali dia sampai ke mana-mana kawasan yang tinggi sikit, arkha laha qalilan, Nabi SAW mengendurkan sedikit tali unta dia tu, sehingga dia naik, unta tu boleh naik ke tempat tinggi itu, hinggalah sampai ke Al-Muzdalifah. Di situ Nabi SAW menjamakkan Maghrib dan Isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Kata Uthman, yani salah seorang tok guru Imam Abu Dawud, yani Uthman bin Abi Shaybah, Nabi SAW lam yusabbih,
tidak mengerjakan apa-apa sembahyang sunat di antara dua sembahyang. Lam yusabbih bukan makna tidak bertasbih dah, tetapi asal makna dianya bertasbih lah. Tapi di sini bukan makna bertasbih, sembahyang itu. Thumma ittafaqu, kemudian semua tok guru Imam Abu Daud itu bersepakat mengatakan, meriwayatkan, thumma taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring sehinggalah terbit fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang fajar, yakni subuh, ketika telah benar-benar nyata subuh itu masuk. Qala Sulaiman, kata Sulaiman, ini salah seorang itu guru Imam Abu Daud, sembahyang subuh tu binida'in wa iqamatin, dengan ba dan iqamah, ada ba ada iqamah. Thumma ittafaqu, kemudian mereka bersepakat pula, jadi beberapa orang tu guru kepada Imam Abu Daud tu bersepakat pula dalam meriwayatkan hak selepas ni, iaitu thumma rakibal qaswa. Jadi hak tadi hak dia kata orang ni tu hak tu sajalah yang sebut, macam Sulaiman. Sulaiman saja sebut dengan ba dan iqamah. Orang lain tak ada sebut. Macam tadi Uthman kata Nabi SAW tidak sembahyang apa-apa sembahyang di antara dua sembahyang Maghrib dan Isyak tu. Tu Uthman saja sebut, untuk guru lain tak ada sebut. Jadi dia sebut hak sepakat, dia sebut. Hak tidak sepakat seorang saja kata dia royak, siapa hak seorang itu. Kemudian mereka bersepakat meriwayatkan. Kemudian Nabi SAW, ini yang diriwayatkan oleh mereka dengan sepakat tu. Kemudian Nabi SAW naik unta Qaswa, sehingga beliau sampai ke Al-Masy'aril Haram. Di situ dia naik, dia naik. Qala Uthman wa Sulaiman, Uthman dan Sulaiman berkata, dia naik ke tempat tinggi. Fastaqbala al-qiblah, dua orang ni saja sebut. Dia pun menghadap kiblat, lalu memuji-muji Allah, bertakbir, bertahlil. Tahlil tu kata la ilaha illallah wahdah. Uthman menambahkan wa wahadahu, dan mentauhidkan Allah, yakni mengatakan la ilaha illallah wahdahu. Teruslah Nabi berada di situ sehingga betul-betul telah cerah tanah, asfara jiddan, sehingga betul-betul telah subuh tu telah hujunglah, berada di hujungnya, cerah tanah orang kita panggil asfara. Thumma dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum terbit matahari. Ketika itu dia gendong Abbas, Fadl bin Abbas, dan seterusnya. Jadi kita tengok dulu sekat tu. Jadi bila Nabi SAW kata lepas pada tu, bila apa ba, lepas tu dia qamak semaya zuhur, lepas tu qamak pula, lalu semaya asar. Yakni Nabi SAW jamakkan dua sembahyang. Itu maksudnya, jamak dua sembahyang tu, yakni zuhur dan asar pada waktu zuhur, dalam waktu zuhur. Jamak sungguhlah. Hak ni semua ulama sepakat ni, tak ada khilaf dah antara ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ke dengan orang lain, tak ada khilaf. Sebab ulama Hanafi ni dia tak terima jamak hakiki di tempat-tempat lain, kerana dalam musafir tak terima jamak hakiki, tak terima, tak ada bagi mereka. Tapi di sini semua terima, mereka pun terima. Ada jamak hakiki, yakni sembahyang asar dalam waktu zuhur. Ada, mereka pun terima. Ada pun pada ketika-ketika lain mereka kata jamak suri sahaja yang ada. Jamak suri pada hakikatnya sembahyang dalam waktu masing-masing, tetapi dalam keadaan dekat-dekat sama sekali. Kita sembahyang zuhur di akhir waktunya, tapi dalam waktu zuhur. Kira-kiranya bila lepas sembahyang tu sebentar masuklah waktu asar, lalu sembahyang asar. Begitulah jamak yang mereka terima pada ketika lain.
Orang panggil jamak suri lagu tu. Jamak pada rupa zahir saja. Hak sebenarnya tidak jamak, tidak ambil satu sembahyang terbubuh dalam waktu lain dah. Dalam waktu sendiri dah. Tapi pada zahirnya nampak jamak. Itu orang panggil jamak suri. Jamak hakiki mereka tak terima. Mana ada khilaf lah di situ. Tapi kalau di sini tak ada khilaf. Semua orang Hanafi pun kata memang jamak hakiki. Di sini pun. Jadi jamak ni di sini di Arafah ni serupa dengan jamak di Muzdalifah juga. Dari segi mengikut pandangan ulama-ulama Hanafi, dia kata jam'u nusuk, orang panggil jamak kerana melakukan ibadat haji. Dia jamak hakiki iaitu pada ketika buat haji. Dia kata ada tu. Tetapi kalau mengikut Syafi'i, jamak tu kerana musafir. Kerana musafir. Jadi tidak khusus dengan tempat tu, tempat lain pun serupa lah. Nabi SAW tak semayang apa-apa antara dua tu. Tak ada dicelah tu. Semayang sunat ke, semayang nawafil ke, tak ada. Supaya apa? Supaya tidak terbatal lah jamak tu. Jadi tidak kerana dia kena mualat, dia kena berturut-turut lepas ni selalu. Jadi kalau semayang berpisahlah. Tidaklah dikatakan jamak sebenarnya, dalam arti kata ia sebenarnya. Sebab itu Nabi SAW tak semayang. Itulah cara semayang jamak pada ketika lain. Dalam musafir pun lagu itulah. Jadi tak usah semayang. Jangan semayang sunat celah-celah tu. Semayang sunat ba'diyah kalau kita kata tak ada. Semayang terus hak tu, hak fardu tu lah. Sebab dah maksud asal nak suruh mudah sungguh lah. Nak suruh rengeng sungguh. Jadi kalau ada lagi duk buat hak lain tu, apa tak buat. Hak asal, hak fardu tu pun jadi kurang. Nak suruh rengeng lah, nak suruh reka. Jadi kalau kita mana lebih baik hak fardu tu kita buat penuh daripada kita buat hak sunat, maya sunat. Jadi hak fardu tu pun kurang, perekah dah. Tiba-tiba kita nak buat hak sunat pula. Apa? Kira-kiranya gitulah. Lepas tu naik untuk qaswa, dia sehingga sampai ke mauqif. Mauqif tu tempat wukuf lah, yakni tanah ataupun bumi Arafah. Itu yang dikatakan mauqif. Mauqif itu ya betulnya tempat wukuf orang panggil. Supaya maulud tu, tak betul orang panggil maulud tu maulid. Hak betul maulid, maulidur rasul. Bisa maulid, maulud tu orang kita, orang kita sebut ni macam ni mauqif, sama dengan maulid. Hak tu betulnya. Di sini mauqif tempat wukuf. Apa dia? Iaitu tanah Arafat. Nabi SAW pun turunlah unta dia situ. Bila sampai situ, dia pun berduduk unta dia. Berduduk unta dia. Jadi di mana? Di kawasan berbatu, batu besar-besar lah batu situ. Tetapi batu besar pun dia rata lah, rata. Tidak kata bonggok-bonggok, tidak. Rata. Di kaki Jabal Rahmah. Di kaki ataupun di bawah Jabal Rahmah. Orang panggil Jabal Rahmah situ. Iaitu bukit yang berada di tengah tanah Arafat. Jabal Rahmah ni letaknya di tengah Arafat itu. Jadi dekat di kaki bukit itu ada kawasan berbatu. Kawasan batu tu tidaklah kata bonggok-bonggok dah. Kawasan berbatu yang muftarishat, yang terhampar. Yang ni rata lah, rata. Tapi batu inilah tempat sebenarnya yang mustahab. Kalau boleh, kalau pergi wukuf tu, hak paling moleknya sini. Sebab Nabi berhenti situ. Sebab Nabi tu berhenti situ. Walaupun lain mana-mana pun boleh juga, sah dah kalau nak kira dari segi wukuf. Tapi hak sebenarnya tempat Nabi duduk mana, tempat Nabi berhenti situ. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan kalau tak boleh tempat tu, semolek-moleknya hak paling dekat lah dengannya.
kira lah kalau boleh paling dekat dengannya itu molek lah juga. Tetapi hak sebenarnya situ hak paling molek. Adapun di dalam kitab kita dia ada sebut adalah Badlul Majhud. Adapun hak masyhur di kalangan orang awam, iaitu kena naik bukit, rukah naik, ataupun panjat naik bukit, dan mereka menganggap tidak sah wukuf melainkan kena naik atas bukit itu susah payah pula. Faghalaq itu silap. Tak ada suruh lagu tu, tak ada. Yang betulnya wukuf ini sah di mana-mana bahagian tanah Arafat itu sah. Tidak kata tempat Nabi berhenti saat ni tu paling molek lah. Tapi kalau tidak situ pun tak apa. Itu dari segi tempatnya. Mana-mana bahagian pun duduk semetar, tak apa dah, semetar. Adapun waktu wukuf itu, waktu wukuf iaitu daripada gelincir matahari pada hari Arafah. Gelincir matahari tengah hari lah, pada hari Arafah, iaitu hari yang ke-9 Zulhijjah tu, orang buat haji, dan terbit fajar kedua hari nahar, yakni hari raya, hari yang ke-10 Zulhijjah. Jadi masa tu lah, masa tu daripada gelincir matahari di hari Arafah hingga kepada fajar yang kedua. Fajar yang kedua tu orang panggil fajar shadiq, mana menandakan masuk waktu subuh. Sampai ke situ. Sebelum pada tu tidak ada selagi fajar, fajar kadzib. Fajar kadzib. Fajar kadzib itu kalau kita tengok di ufuk, kalau tempat kita ni sebelah timur, kalau kita tengok tempat naik matahari itu, kalau duduk misalnya di pantai atau di mana-mana ke tempat yang terbuka lagu tu, boleh tengok lepas pada malam, hujung malam tu dia akan jadi naik merah, naik memanjang. Itu fajar kadzib orang panggil. Bukan masuk subuh lagi, tak masuk subuh lagi tu. Fajar dusta. Boleh jadi orang keliru. Bukan fajar semua. Fajar shadiq, fajar sebenar-benar menunjukkan masuk subuh. Lepas pada dia naik gitu, merah gitu, dia akan hilang sebentar. Lepas pada tu dia jadi putih gitu, melintai. Hak putih tu melintai tu, itu orang panggil fajar shadiq. Fajar shadiq itu menandakan masuk waktu subuh. Jadi daripada gelincir matahari hari Arafah hingga kepada terbit fajar yang kedua, yakni hingga kepada masuk subuh lah, pada hari nahar. Hari nahar iaitu hari 9 apa nama ni, binatang kurban, iaitu hari yang ke-10 Zulhijjah. Kita hak tidak duduk di tempat tu orang panggil hari raya, hari raya. Wa qala Ahmad, jadi hari raya tu sempena hak tu. Sebab tu orang panggil hari raya kurban. Pada hari tu lah orang kurban tu, berkurban. Hari yang ke-10 tu, hari raya yang pertama. Jadi kita boleh sebut hari raya yang pertama, hari raya yang kedua, hari raya yang ketiga. Sebab amalan kurban itu boleh dilakukan dalam 3 hari. Tapi orang kita duduk biasa duduk katanya untuk raya puasa tu, ataupun Aidil Fitri itu, dia kata hari raya pertama, hari raya kedua, itu bahasa perbualan, percakapan saja. Sebenarnya tak ada hari raya sehari je hak tunya. Jadi hari raya hak lebih besar, tapi jadi terbalik dah lah. Hak lebih besarnya ialah raya haji. Sebab ibadat boleh dilakukan sampai 3 hari. Takbir pun 3 hari. Duduk takbir lagi. Dari segi takbir tu kita pun amal. Sini kita mana-mana pun duduk amal hak tu, dari segi dalam TV ke, dalam radio ke, bunyilah, bunyi. Tapi kalau raya puasa dia sekat maya raya tu je. Dari segi takbir pun sekat tu. Dan hak sebenarnya raya sehari. Jadi kalau hak kata 2 hari raya tu, hak mula-mula tu lah. Raya haji hari yang ke-10, raya puasa bila habis bulan Ramadan tu masuk bulan Syawal, 1 Syawal.
Hak tu je, hak 2 hari raya. Tetapi kalau nak ambil kira dari segi amalan tu masih lagi boleh dibuat. Amalan kurban hari raya boleh, hari raya yang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kita boleh sebut hari raya lagi. Mana lebih besar lagi hak tu. Jadi amalan orang kita duduk besar raya puasa tu tidak tepat. Tidak tepat. Dan hak ni betul orang di negeri lain, di mana dia besar raya haji. Bukan raya puasa dia besar. Bukan raya puasa dia besar. Tidak. Tapi raya haji hak dia besar. Dan hak tu hak betul. Di situ kita terpesong sikit, lari sikit daripada hak sebenar. Jadi kita besar hak tu. Jadi sehingga boleh mengelirukan. Jadi royak tu nak suruh tahu lah. Dan orang duduk besar, jadi ingat sesoalannya raya puasa dia lebih istimewa, lebih besar lagi. Dan kadang-kadang nampak kita malah. Kita suka lah kalau tak puasa. Jadi bila lepas puasa tu suka. Sampai seminggu. Majlis hari raya sebulan dah kan. Jadi macam suka, seseorang tak apa kenal dari segi psikologi. Tetapi orang hak kurban tu dia suka. Kita kurban sikit, tak kurban mana. Orang-orang di negeri-negeri lain kurban 2-3 hari tu kurban. Jadi hidup. Suka sebab apa? Sebab boleh beri makan kat orang. Beri kat orang sesak. Itu ada makna. Bukan suka kadang kita bebas daripada ikatan ibadat pula puasa tu. Walaupun makna hak sebenarnya lagu lain, tapi kadang kita seronok sangat tu sesoalannya begitu. Sesoalannya begitu. Itu tak sebenar. Yang betulnya ialah hari raya haji itu lebih besar. Dan kita seiring suka dengan orang yang selesai buat kerja haji. Orang duduk tengah buat kerja haji tu semua, kita sama-sama merayakannya. Tak apalah tu. Tetapi mengikut Imam Ahmad, ni kalau pakar ni lebih senang. Lebih senang. Imam Ahmad kata masuk waktu wukuf ni bermula daripada fajar hari Arafah. Jadi hari ke-9 tu subuh tu masuk dah waktu dia. Boleh dah kalau pergi. Jadi kalau kita fikir orang ramai sangat, kalau kita boleh pergi masa tu, tak apa, boleh lah. Boleh juga. Jadi tidak kata duduk sesok-sesok pada waktu tadi tu kan, sempit tu main dengan orang ramai tu. Daripada gelincir matahari sampai ke subuh tu. Dalam keadaan orang ramai tu tutup masa. Tepat sibuk. Jadi kalau kita ambil pendapat hak ni, dia awal daripada subuh lagi. Daripada subuh lagi hari Arafah, hari yang ke-9 tu boleh dah nak wukuf. Jadi kalau kita duduk sebentar lepas pada tu nak tak apa, boleh lah, selesai dah. Dan haji hak sebenarnya rukun hak paling utama, paling besarnya wukuf di Arafah tu. Sebab itulah Nabi SAW bersabda al-hajju Arafah. Haji itu sebenarnya Arafah tu, yakni wukuf di Arafah. Hak tu apa nama ni, perkara yang paling besar, rukun hak paling besar. Dalam keadaan lagu mana? Jadi kalau kita duduk situ, biar tahu hablul musyab duduk di mana? Duduk depan dia. Cara kita duduk tu, bila sampai ke situ dah, kalau nak ikut Nabi sungguh nak ikut betul-betul lagu tu, dia royak dalam hadis ni, royak lagu mana? Ngadap hablul musyab tu duduk di mana? Duduk di depan. Keadaan duduk. Bila sampai situ, lepas tu menghadap kiblat, duduk situ teruslah Nabi SAW sehingga terbenam matahari ataupun hampir terbenam matahari. Dan bila hilang sikit kuning tu, lepas pada jatuh matahari tu, Nabi SAW pun gendong pula Usamah. Gendong Usamah di belakang unta dia, naik gendong. Nabi SAW pun berangkat di situ. Lepas pada tu dia pun tarik tali unta dia, tarik kuat, suruh berhenti lah.
Sehingga unta tu jadi belok dah tekuk dia tu. Kepala dia tu, mulut dia tu menyentuh menyentuh maurika rahlihi, dia panggil maurika rahlihi. Jadi tempat macam kalau kuda pelana orang panggil. Kalau hak letak di atas unta tu, kita nak kata ke dia, muka kita tak guna hak tu kan, jadi tak ada bahasa khusus lah. Unta-unta di mana orang naiknya. Dan begitu pun orang kita pun tak naik unta. Kalau naik pun paling tinggi lembu, paling tinggi. Muka tempat kita tak ada unta. Jadi tak ada lah istilah-istilah apa dia orang panggil. Jadi tempat duduk dia tu lah. Kalau hak duduk macam rumah gitu, ada tudung gitu, itu segeduk pula orang panggil haudaj. Ini tidak semesti haudaj. Ada di atas unta tu. Jadi macam pelana dia, lapik tempat duduk. Jadi ada tempat letak kaki untuk tunjar, nak suruh dia pergi laju tu, dah tarik tali. Satu lagi, bila dalam perjalanan tu nak rehat, dia boleh belunjur kata. Sebab kita kalau naik kereta kan, kalau kursi tu dekat sangat depan, jadi belok kaki. Kalau kita undalah ke belakang tu boleh belunjur gitu. Ni orang naik unta tu pun lagu tu juga. Tapi dia ada satu lagi tempat letak kaki betih dia, nak rehat. Letak atas tu belunjur. Jadi kepala, yang ni mulut unta Nabi SAW, bila dia tarik tu sampai mari kena hak tu, kena tempat rehat kaki tu, maurika rahli, maurikur rah, sampai ke situ. Jadi kuatlah dia tarik tu. Tarik lagu tu apa? Nak suruh berhenti. Jadi berhentilah unta tu. Adalah keadaan tu ramai adalah hak sekeliling dia ni. Hak mari daripada Madinah tu, tengah-tengah jalan tu mari, sekali pergi sapa di Mekah tu, setengah-setengah tu hak baru sapa daripada mana-mana. Hak tidak berjalan sekali dengan Nabi pun sapalah situ. Ramai adalah. Ramai. Nabi SAW pun bila-bila gitu tu, dia kata, bertenang wahai manusia, bertenanglah. Jadi mari bersosok-sosok ramai tu, itulah yang dia kata pada ketika itu. Bila dia naik di atas kawasan yang bahasa kita panggil gong, tal, habl itu kawasan yang tinggi sikit, tanahnya tinggi sikit, kawasan gong lah kita kata. Dia arkhalah, mengendorkan tali unta dia, kendor, supaya dia dapat naik dengan tenang, mudah naiknya ke atas kawasan yang tanahnya tinggi itu. Jadi gitulah keadaan. Kalau tempat tanah tinggi sikit, dia kendor tali dia, tali unta, supaya unta tu dapat naik dengan tenang, tidak kata dengan berlari, kerana didesak, kerana kerana didesak ataupun tarik tali nak suruh dia pergi kuat, tak ada begitu. Sehinggalah dia sampai ke Muzdalifah. Di situ Nabi SAW jamakkan Maghrib dan Isya pula. Dalam waktu mana? Waktu Isya. Ni semua terima. Jamak ni semua terima. Jamak hakiki. Mazhab Hanafi hak tak terima jamak hakiki pada ketika lain pun sini terima. Dalam buat kerja haji itu di Arafah, di sini, semua mereka terima, sepakat di sini. Boleh dikatakan semua umat Islam, al-fiqh, aliran mana pun setuju, semua terima. Dalam waktu Isya dengan satu azan dan dua iqamat. Dengan satu azan dan dua iqamat. Bila nak sembahyang maghrib tu ba dulu. Lepas tu nak sembahyang maghrib. Lepas ba tu qamat. Sembahyanglah maghrib. Lepas sembahyang maghrib nak isyak pula. Tak ba dah. Qamat saja. Itulah salah satu cara yang ditunjukkan kepada kita tentang sembahyang jamaknya. Bila kita jamak ni nak ba kedua-dua sembahyang tu kau lagu mana? Qamat dua-dua, ataupun qamat sekali je kau mula-mula kau, ataupun tak ada azan kau, lagu mana? Itu masalah khilaf. Tapi kalau berdasarkan
amalan Nabi SAW di sini berdasarkan riwayat Jabir ini ginilah. Ba sebelum sembahyang maghrib, lepas tu qamat sembahyang maghrib. Lepas selesai sembahyang maghrib, anak sembahyang isyak tu tak ba dah, qamat saja. Qamat saja. Inilah pendapat tiga imam besar dan Zufar. Imam Zufar kata lagu tu. Ini dalam syarah Bukhari menyebutkan, ya, dalam hadis ini menunjukkan iqamat itu untuk setiap kali nak sembahyang. Yang sembahyang maghrib qamat juga, sembahyang isyak qamat juga. Dalam masalah ni ada 6 pendapat, kata dia. Ada 6 pendapat ulama. Yang pertama iaitu qamat untuk setiap sembahyang. Nak sembahyang maghrib qamat, nak sembahyang isyak qamat. Wala yu'adhdhinu liwahidatin minhuma, tapi tak payah bal untuk mana-mana sembahyang. Misalnya kita kata maghrib ni, maghrib tu pun tak ada bal, qamat saja. Lepas tu nak sembahyang isyak qamat saja, tak ada bal. Ini pendapat Qasim apabila kita nak jamak lah. Apabila kita nak jamak pada masa-masa lain pun lagu tu lah. Sebab mungkin ni orang nak ban ni, dia kiranya ban ni nak ajak orang yang berselerok ni. Tapi kalau kita seorang dua, tak payah ban. Orang ban dah masjid tu. Jadi untuk kita saja qamat lah. Ini pendapat Qasim, Muhammad, Salim dan Salim. Ini adalah salah satu riwayat daripada Ibnu Umar. Ini juga pendapat Ishaq bin Rahawayh, Ahmad bin Hanbal dalam salah satu daripada dua pendapatnya. Dan ini juga pendapat Syafi'i dan ashabnya, mengikut apa yang disebutkan oleh Khattabi dan Baghawi. Dan bukan seorang lah sebutkan Syafi'i lagu ni. Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dia ambil juga dalam syarah Muslim ni, hak sahihnya mengikut ulama-ulama kita, kata dia, mazhab Syafi'i lah maksudnya, iaitu seseorang tu sembahyang, dua sembahyang yang dia nak jamak tu dengan satu azan untuk sembahyang yang pertama dan dua iqamat iaitu untuk tiap-tiap sembahyang. Dia pilih hak ni. Dia pilih hak ni. Wa qala fil idah, dalam kitab idah dia kata hak nilah asah. Hak nilah asah. Mana tidak seperti yang disebutkan oleh Khattabi dan Baghawi tadi, bahawa tidak ada bal. Ada bal lah Imam Nawawi pilih. Yang kedua iaitu semaya, dua semaya tu dengan satu qamat saja, satu iqamat saja. Ini adalah merupakan salah satu daripada beberapa riwayat daripada Ibnu Umar. Ada juga dia buat begini. Dan inilah kalau di kalangan ulama mujtahidnya yang berpendapat gini, qamat sekali, hak mula-mula. Kalau maghrib dengan isyak, sebelum nak sembahyang maghrib tu qamat, bal tak ada, qamat saja. Lepas pada sembahyang maghrib tu nak sembahyang isyak, tak payah qamat dah, terus sembahyang isyak. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri mengikut apa yang diceritakan oleh Imam Tirmizi, Khattabi, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. Ini bukan seorang lah sebut bahawa ini cara dia, Sufyan Ats-Tsauri. Yang ketiga, ba untuk sembahyang yang pertama dan iqamat likulli wahidatin minhuma, untuk setiap satu daripada dua sembahyang. Ba untuk mula-mula dan iqamat untuk setiap satu daripada dua sembahyang yang dijamakkan itu. Inilah pendapat Ahmad fi asahhi qawlaihi. Dalam dua pendapat ni, hak ni hak lebih sahih. Hak ni. Inilah juga pendapat Abu Thawr. Ni imam-imam mujtahid belakang tadi. Abdul Malik Al-Majishun, di kalangan puak-puak fiqh mazhab Malik, wa Tahawi dan Imam Tahawi pakai hak ni. Wa qala Al-Khattabi, Khattabi kata huwa qawlu ahli ar-ra'yi. Puak-puak ahli ar-ra'yi pun kata lagu tu juga. Al-Jawzajani kata ini dinukilkan daripada Muhammad bin Hasan, daripada Abi Yusuf, daripada Imam Abu Hanifah. Dia kata lagu tu juga. Jadi hak kebanyakannya kata lagu tu lah. Jadi berdasarkan hadis ni, hadis Jabir. Ba untuk sembahyang mula-mula tu, lepas tu qamat sembahyang maghrib misalnya.
Lepas pada tu nak sembahyang isyak, qamak pula untuk isyak. Itu hak ramai. Yang keempat, bab untuk yang pertama dan qamat untuknya, untuk sembahyang yang pertama. Tidak bab untuk yang kedua dan tidak juga qamat untuk yang kedua. Itu pendapat yang keempat. Ini juga salah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Abu Yusuf. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan lain-lain lagi sebagai pendapat dia lah, sebagai pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jadi ini disahkan oleh Syekh Khalil Ahmad ni. Dia kata ini memang mazhab ashab kita. Mana ulama-ulama besar dalam mazhab Hanafi timur ni lah. Tapi kalau mengikut Zufar, ba dan 2 qamat. Gitu. Tidak serupa ni. Mana Zufar ni orang mazhab Hanafi juga, tapi tak serupa dengan orang lain. Kebanyakan orang Hanafi timur ni. Yang kelima, iaitu bab untuk tiap-tiap daripada sembahyang. Dan qamat pun untuk kedua-dua. Ini pendapat yang kelima. Inilah pendapat Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan inilah pendapat Malik dan ashabnya, kecuali Ibnul Majishun hak tadi. Tapi sebenarnya ini pendapat masing-masing lah. Di sini dia sebut mereka tidak mempunyai hadis yang marfu' sebenarnya dalam buat gitu, seperti mana yang kata, seperti mana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar tu mazhab Malik juga, tapi dia pun kata sebenarnya tak ada hadis marfu' kait dengan Nabi lah buat gitu. Kalau ada pun sahabat, menunjukkan benda ni tak apalah, benda ni khilaf tu ada jugalah sahabat buat, cuma dari segi Nabi buat lagu ni dipertikaikan. Yang keenam, iaitu tidak bab untuk mana-mana daripada 2 sembahyang. Kalau kita kata sembahyang maghrib dan isyak, untuk maghrib pun tak ada bab, untuk isyak pun tak ada bab. Lepas pada tu wala yuqim, qamat pun tak ada juga. Kalau hak sembahyang maghrib dengan isyak tadi, untuk sembahyang maghrib pun qamat pun tak ada, untuk sembahyang isyak pun tak ada juga qamat. Jadi bab dan qamat tak ada langsung. Apabila nak sembahyang jamak boleh juga. Ini pendapat yang keenam. Al-Muhibb At-Tabari menyebutkan ini adalah amalan setengah-setengah salaf, ada juga gini. Jadi ini terpulang kepada kita lah, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau kita tak ada bayar, tak ada qamat ke apa pun boleh juga. Jadi banyak pendapat. Tetapi kalau berdasarkan hadis Jabir ni, sebelum sembahyang maghrib bayar, lepas tu qamat. Lepas tu nak sembahyang isyak, qamat saja, tidak ada bayar. Itu jelas, seperti yang kita tengok di dalam hadis tadi. Cuma ada lagi khilaf tentang perkara yang lain. Apabila kita jamak, kita tak boleh pisah ke tidak antara 2 sembahyang. Boleh kalau kita buat kerja lain dulu, sementara kita nak buat pula. Dia ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan tak boleh, kena selalu. Ada yang mengatakan tak apa. Sebab apa? Berdasarkan cerita haji ni lah, ada setengah-setengah tu sembahyang dengan Nabi SAW selalu, setengah-setengah tu tidak. Tak ada, dia duduk bersiap, nak pasal kemah dia, nak pergi unta, bawa pergi unta dia, pergi uruskan unta dia tu. Setengah-setengahnya makan malam dulu, lepas pada sembahyang maghrib makan malam dulu. Lepas pada tu baru sembahyang isyak. Dia kira tak putus lagi. Boleh juga lagu tu, boleh juga lagu tu. Sebab apa? Ada banyak hadis yang menunjukkan sahabat-sahabat tu, setengah-setengahnya menunjukkan Nabi tu sendiri ada buat gitu. Tetapi hak lebih kuatnya tidak, dia sembahyang selalu. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW pun ada juga makan malam dulu di antara 2 sembahyang. Jadi serupa dengan kita kata sembahyang sunat rawatib lah. Kita kata sembahyang sunat rawatib. Kita nak mari sembahyang masjid ni, moga sembahyang sunat ni molek sembahyang rumah.
Jadi semaya dulu kita kata di rumah, lepas tu mari tengah jalan tu macam-macam lah tengok, mungkin jumpa dengan orang kecek, tak apa, tidak putus. Tidak kata semaya kapik fardu ni mesti kena selalu situ, tak boleh kecek, tak boleh gapo, tak boleh gig lain, tak boleh makan ke apa, dah. Boleh. Misalnya supaya kita kata semaya Jumaat, lepas semaya Jumaat tu ada sunatnya, jadi nak buat di rumah. Sementara nak sapa di rumah tu macam-macam dulu, beli airnya kau dulu. Misalnya kita kata berhenti kereta, beli airnya kau dulu, jadi kecek lah dengan orang, jumpa dengan kereta orang ni, jadi balik tu putus dah ke tidak? Tak putus. Tak putus lagi. Sebab kita balik memang nak semaya. Cuma janganlah lama sangat. Janganlah lama sangat. Kalau sekiranya lama pun, jika jangan-jangan berlaku, tak apa. Bahkan benda ni, hak semaya rawatib ni, kalau lepas daripada waktu, kita nak qadha pun boleh. Apa lagi kalau dalam waktu? Kalau dalam waktu, lagilah boleh. Tapi janganlah terlalu lama sangat, tak molek dah lagi tu. Tapi dari segi kecek gapo tu, hak tu memang molek buat gitu. Nabi SAW pun suruh kecek dulu. Tanda memang kita pisah semaya tu. Kalau tidak orang nampak macam sambung selalu semaya. Sebab itulah Nabi suruh musing dulu kau pergi tempat lain kau, nak menunjukkan bahawa putus dah semaya tu. Takut-takut sekali tengok, orang tengok kata sambung selalu semaya. Jadi dengan sebab tu tak apa. Apabila balik tu jumpa gapo-gapo kau beli kau sedikit kecek dengan siapa-siapa kau, tidak putus. Sebab di sini untuk jamak tu tak putus, mualak dia. Walaupun dengan makan setengah-setengah tu pergi siapkan kemah dia, pasang kemah dia situ. Gapo. Jadi ada sebut di dalam hadis. Tak apalah maknanya. Tapi kalau kita boleh buat selalu untuk jamak ni, itulah yang lebih moleknya. Itu lebih molek. Kata Uthman, dia tidak semaya apa-apa di antara dua semaya. Situ kita pergi situ. Tidak semaya sunat apa-apa di antara dua semaya. Jadi hak meriwayatkan hadis ni kan ramai ni, berapa orang Imam Abu Daud ni ambil. Kalau kita tengok di awal hadis ni, kalau kita tengok di awal hadis ni, dia ambil daripada seorang Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Uthman bin Abi Shaybah, Hisham bin Ammar, Sulaiman bin Abdul Rahman. 4 orang. Jadi hak sebut kata dia tidak semaya apa-apa di antara dua semaya tu, itu Uthman sahaja. Uthman bin Abi Shaybah dia sebut. Maksudnya semaya sunat rawatib tu tak ada, dia tidak buat. Semaya sunat tak ada. Selepas maya maghrib, sunat maghrib, misal tak ada, dia tidak buat. Jadi tak ada tu tak buat langsung, kau lagu mana? Memanglah zahirnya kalau kita tengok hadis ni, dia kata tak ada. Tapi lepas pada tu buat ke tidak? Semaya sunat. Lepas pada semaya isyak, buat ke tidak? Di situ ada khilaf. Di situ ada khilaf. Sebabnya mengikut ramai ulama, mereka mengatakan sunat ni boleh dikerjakan selepas daripada isyak. Selepas daripada isyak. Jadi sunat lepas maghrib tu memanglah tak buat. Hak sebelum isyak tu bagi orang yang terima ada lah, pun tidak buat juga. Nabi tak buat juga. Tetapi selepas isyak tu dia buat ke dia? Ini dah kes yang tidak biasa lah. Kalau hak biasa kan lepas maghrib ni dah. Dia sebut kalau dalam mazhab Hanafi dan begitu juga dalam mazhab Syafi'i, dia buat selepas daripada sembahyang isyak. Sebab itulah dia nukil di sini Imam Nawawi
dalam syarah Muslim ada sebut, wa madhhabuna istihbabus sunanir ratibah. Dalam keadaan musafir ni pun molek juga kalau buat sunat rawatib tu, mengikut mazhab kita, kata Imam Nawawi. Tetapi dia tidak boleh melakukannya selepas, dia hendaklah melakukannya rawatib ni selepas mengerjakan kedua-dua sembahyang. Jangan dilakukan di celah. Misalnya kita kata sunat maghrib, hak lepas maghrib, jangan dibuat lepas maghrib apabila kita jamak, tetapi buat selepas isyak. Itu cara dia, tidak sepuluh sekali lah. Hafiz Ibn Hajar pun sebut lagu tu juga. Dalam hadis Ibn Umar dia ada sebut, walam yusabbih bainahuma. Nabi SAW tidak semaya sunat antara dua semaya jamak, dan tidak juga selepas mana-mana semaya tu, tak ada. Dia pun kata, ni Hafiz Ibn Hajar kata. Jadi kita boleh faham daripada hadis ni, iaitu tak payah semaya sunat selepas maghrib dan selepas isyak, tak payah. Jadi oleh lepas maghrib, antara maghrib dan isyak tu memang tak ada ruang pun, kata dia, untuk nak sembahyang sunatnya. Tetapi hak selepas isyak ada ruang banyak lagi, tetapi jangan selalu, kata dia, jangan selalu buat tu. Sebab hadis ini menunjukkan, boleh jadi maksud dia tak buat selepas sembahyang, tetapi Nabi SAW ada buat di tengah malam pun. Dia kata tengah malam. Sebab itulah ulama-ulama fuqaha kata tuakhiru sunnatul isya'ain anhuma. Sunat isya'ain, maghrib dan isyak ni dalam keadaan musafir lah, dalam keadaan seseorang tu jamak, ditakhirkan, dikemudiankan sampai tengah malam. Kalau buat molek, dia kata. Kalau tak buat pun tak apa, tapi kalau buat tu molek, boleh lah. Tapi kalau mengikut mazhab Ibn Umar, bila seseorang tu musafir tak boleh dah nak sembahyang sunat, walaupun ada lagi khilaf riwayat daripada dia tu. Tapi hak kebanyakan yang disebut pendapat dia begitu. Ibnul Munzir menukilkan ijma' bahawa Nabi SAW tak semaya di antara dua semaya di Muzdalifah tu. Bila dia semaya, sepakat dia kata, tak jumpa saya bahawa Nabi ada semaya sunat, apa-apa sunat di celah, tak ada. Itu ijma' ulama. Sebab apa? Sunnahnya jamak maghrib dan isyak di Muzdalifah. Jadi kalau buat sunat di celah tu, di mana ada jamaknya? Hilanglah nama jamak tu pula. Itu alasan dia. Tetapi hadis akan datang ada menunjukkan bahawa ada buat juga. Tak apalah. Lepas pada itu mereka sepakat, perawi-perawi Tok Guru Imam Abu Daud ni sepakat mengatakan, lepas tu Nabi SAW pun guling kita kata, baring sehingga terbit fajar. Jadi Nabi SAW tak bangun dah pula lepas pada tu. Jadi kan ada hak kata semaya tahajud tu fardu, wajib kepada Nabi SAW. Dia tak semaya tahajud dah ke malam tu. Witir lah, ke mana witir? Banyak lagi semaya kan, bukan masalah rawatib tu saja. Masalah rawatib itu pun tidak jelas. Cuma tadilah ada dalam fiqh mazahib dia sebut molek buat tu sebab Nabi buat kau, tak jelas. Tak jelas. Jadi hak witir tu berat juga kalau nak kiranya. Kalau mengikut mazhab Hanafi wajib witir tu. Jadi Nabi tak buat kau witir. Tahajud tu tidak wajib, tetapi ramai juga ulama mengatakan wajib pada Nabi SAW. Jadi lagu mana? Adakah Nabi SAW tak buat malam tu? Kau lagu mana? Di sini khilaf pula. Ada yang mengatakan perawi ni dia rakyat dia berdasarkan hak dia tahu. Nabi tidur berdasarkan hak dia tahu. Tidak semestinya Nabi tak bangun tengah malam. Tidak semestinya Nabi tak bangun. Jadi perawi ni siapa dia? Jabir.
Tapi kalau kita kata lagu tu bermakna tak berapa kemah lah riwayat Jabir ni. Sedangkan riwayat Jabir ni dijadikan asas dalam masalah ibadat haji Nabi ni. Memang asas. Riwayat Jabir ni adalah asas. Sedangkan dia kata lepas tu Nabi SAW baring hatta tala'al fajr. Siapa kau tumbik fajar. Ada tak ada sebut bangun ke apa di situ. Kalau dia sebenarnya bangun, dia sebut tak bangun siapa ke situ hingga ke fajar, bermakna cuai. Dalam pemerhatian dia itu cuai. Dengan sebab itu di sini dalam kitab dia disebut bagaimana Rasulullah SAW boleh meninggalkan tahajud kalau berdasarkan riwayat ni, sedangkan tahajud itu fardu ke atasnya mengikut pendapat satu golongan ulama. Qultu, saya akan jawab, kata dia, Nabi SAW meninggalkan tahajud itu adalah sesuai dengan pendapat golongan ulama yang mengatakan tahajud itu bukan wajib ke atas Nabi SAW, bukan fardu. Salah satu dalil ni, kalau fardu dia tak akan tinggal. Kalau ada istilah jamak pula untuk semua tahajud, apa ni, jamak ke ataupun qasar ke untuk tahajud ke, ni ada lah sebut, ni tak ada. Lepas pada tu dia ada sebut sini, wa sarraha bidzalika maulana asy-syah waliyullah fi hujjatillahil balighah. Syah Waliullah ada sebut di dalam kitab Hujjatullahil Balighah, dan Syekh Bahrul Ulum dalam Rasailul Arkan. Syah Waliullah sebut gini, cerita ni nak bahas hak ni Nabi bangun semaya kau tidak. Aqulu innama lam yatahajjad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailat Muzdalifah li'annahu kana la yaf'alu katsiran min al-ashya' al-mustahabbah fil majami' li'alla yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Ini mengikut pendapat Syah Waliullah. Dia kata bagi pendapat sayanya Nabi tidak bertahajud pada malam Muzdalifah. Dia tak bangun. Betul dah hadis Jabir ni. Tak payah takwil, tak payah kata dia royak setakat dia tahu sebenarnya Nabi bangun. Tak, memang tak bangun. Dia kata pada malam Muzdalifah ni dia tak bangun. Sebab apa? Sering kali Nabi SAW tidak melakukan beberapa perkara yang memang molek. Dia kenal, dia suka, dan di khalayak ramai. Sering kali begitu. Supaya apa? Supaya orang tidak menjadikannya sebagai suatu ketetapan. Nanti kalau dia buat lagu tu, dia buat kerja haji ni semua pakat kata wajib pula dah supaya tahajud situ. Sebab Nabi bangun, dah sedap-sedap tidur, letih-letih tu bangun, lama kan orang kata fardu pula. Jadi nak mengelak daripada hak tu, dia tak buat. Dia tidak buat. Walaupun benda tu molek, tetapi dia sebut molek saja, bukan fardu kat atas dia. Kalau fardu dia tak akan tinggal ke mana-mana pun. Ini menunjukkan bahawa sembahyang tahajud itu tidak fardu ke atas ataupun tidak wajib ke atas Nabi SAW. Dan antara yang menyokong pendapat ulama kata lagu tu hadis ni lah, Nabi tak bangun. Lepas tu Maulana Bahrul Ulum kata, lepas pada tu Nabi SAW pun berbaring sehingga terbit fajar. Ini hadis ini menunjukkan dengan terang bahawa Rasulullah SAW tak semaya malam itu. Tak semaya. Tak semaya malam, orang panggil semaya malam, tahajud tak. Qastallani juga ada menyebutkan dalam Al-Mawahibul Ladunniyah bahawa Nabi SAW tak semaya malam itu. Semaya tahajud tak. Lepas tu ada sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu, sayogianya seseorang yang berada di Muzdalifah tu dia tidak meninggalkan nawafilul lail. Dia tidak meninggalkan sembahyang sunat malam. Sayogianya dia tidak meninggalkan. Bahkan dalam kitab Ihya disebutkan sembahyang malam tu sembahyang tahajud pada malam tu termasuk dalam perkara yang penting. Tidak sepatutnya begitu, kata dia. Jadi dia kritik Qastallani, kritik Imam Ghazali. Sebab apa? Kata dia tak sepatutnya. Apa yang jadi pentingnya kalau dah Nabi tak buat?
Jadi penting ni kalau Nabi buat. Macam mana pula kita kata antara hak penting, dia kritik lah, dia tak setuju. Sebab jadi orang hak kata tu dia tahu lah. Jabir royak setakat dia tahu. Setakat dia tahu. Jadi dia tidak tunggu semua. Orang lain tak setimah, tak setimah lagu tu apa lagu tu. Lagu tu tak sebenar lah dia royak. Dia turut sungguh lah tu yang orang utamakan hadis dia daripada orang lain tu dalam bab ni. Jadi sehingga terbit fajar, baring di situ, guling di situ. Tidak semesti tidur, kena jendera baru sah. Tak. Duduk situ saja. Baring pun tidak mesti. Duduk situ. Supaya dengan wukuf di Arafah itulah. Jadi tidak semesti wukuf tu asal maknanya dia berdiri duduk cacat. Tak, duduk boleh, tidur pun boleh. Tak apa. Jadi di sini pun dan Nabi baring, mesti kita kena baring? Tak. Kita kena berada di situ saja. Mabit orang panggil, bermalam. Tidak semesti tidur. Kalau tidur pun tak apa. Lepas tu apa yang jadi rehat di situ untuk banyak lagi buat hijau selepas pada tu rehatlah. Sebagai rahmat untuk umat dan bagi tenaga untuk mengambil tenaga baru lah. Lepas tu mabit di Muzdalifah ni, mabit ni bermalam di Muzdalifah ni apa hukumnya? Dalam kitab ni pun dia sebut mengikut kita ni kalau kitab ni maksudnya Hanafi lah, ulama Hanafi sunat mabit Muzdalifah ni di Muzdalifah ni sunat. Inilah juga pendapat segolongan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i muhaqqiqin dari kalangan Syafi'iyah. Ada juga orang pihak yang mengatakan wajib. Inilah mazhab Syafi'i. Inilah mazhab Syafi'i. Jadi kalau meninggalkan yang wajib, dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam sah. Tapi kena dijabar, orang panggil damul jab, tampung kekurangan. Mazhab Syafi'i secara umumnya menerima hal ni. Tetapi ada juga ulama-ulama muhaqqiqin di kalangan Syafi'iyah kata sunat. Kalau kita ambil hak sunat tu tak perlu bayar dam ke apa lah. Kalau meninggalkan yang wajib, baru kena bayar dam. Ini mazhab Syafi'i. Ada juga ulama yang mengatakan rukun bermalam di Muzdalifah tu adalah rukun, tidak sah kecuali dengan bermalam, berada di situ pada waktu malam, serupa dengan wukuf di Arafah itulah. Jadi tak sah haji. Pasal itu rukun. Rukun pun juga akan jadi tak sah, tak boleh nak tapung, tak boleh. Ada juga. Dan ini adalah pendapat satu kumpulan orang-orang besar juga. Malik berpendapat sehingga berhenti di Arafah, di Muzdalifah itu wajib. Begitu juga wukuf selepasnya. An-nuzul wajib. Wa kadzal wukuf ba'dahu. Berhenti. Thumma al-mabit bi mu'zamil lail itu wajib mengikut Imam Malik. Hak betulnya kata dia, kalau seseorang tu hadis mutal, lahzah, satu lahzah, sedetik, sesaat duduk, sudah cukup dah, jadi dah, padan di Muzdalifah. Jadi hadir berada di kawasan itu satu detik saja sudah memadai dah. Kalau duduk lama sikit pun apanya, dah lah nak ayat dari segi sah tu, dari segi sah padan dah. Sebab itu dalam kitab Al-Badai', ni kitab fiqh Hanafi ni, dia kata khilaf ashab kita tentang wukuf di Muzdalifah. Ada yang mengatakan wajib. Laith berkata, Laith bin Sa'id, dia kata fardu. Ini juga pendapat Syafi'i. Bermakna dalam mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i ini ada dua. Satu kata wajib, yang kedua kata fardu pun ada juga. Kalau kata fardu tu makna benar lah, kena jaga benar lah, tak boleh tak sah. Tetapi ulama-ulama muhaqqiqin segolongannya dari pada mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Mana ada beberapa pendapat lah. Lepas tu waktu ni duduk berada di Muzdalifah.
antara tulu'il fajri, terbit fajar pada hari nahar, fama baina tulu'il fajri min yaumin nahr wa tulu'is syams, dan terbit matahari. Situ pada masa itu, sesiapa yang berada di Muzdalifah pada waktu ni, dah lah sama ada dia bermalam di situ pun ataupun tidak, sekurang-kurangnya di situ. Ini mengikut dia lah dia ni. Kalau tak ada pada masa tu, tak ada, itu mengikut dia, indana, mengikut mazhab Hanafi. Wa qala Syafi'i, Syafi'i kata harus di separuh akhir malam pun boleh, malam ke-10 tu, esok raya malam ni, itu Lailatul Nahl. Kalau tengah malam lagi dulu boleh, tidak kata nanti dekat subuh, lepas pada tu sehingga terbit matahari tu sepit sangat tu masa tu. Jadi kalau tengah malam pun boleh dah. Hak sunnahnya bermalam, satu malam di Muzdalifah. Hak satu hak sunnah. Jadi baitutah bermalam, tidur itu bukan wajib. Yang wajibnya ialah berada di situ, ialah al-wukuf, berada di situ. Hak paling afdalnya dia berada di situ selepas semaya. Lepas tu semaya, selepas semaya insya-Allah, selepas pada tu semaya subuh pada waktu ghalas. Mana di awal waktu masuk subuh tu. Masuk subuh, masuk semaya lah. Lepas pada tu berhenti di Masy'aril Haram, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang doa hajat-hajat dia apa, sehingga kepada cerah tanah. Lepas pada tu berangkatlah sebelum terbit matahari itu ke Mina. Sekiranya dia berangkat sebelum terbit fajar, selepas daripada terbit fajar, sebelum semaya subuh, boleh juga, cuma silap lah pasal tidak mengikut sunnah. Kalau mengikut sunnahnya apa tak adil. Begitu ceritanya. Nabi SAW semaya subuh, bila telah nyata betul-betul subuh, Sulaiman berkata, ini salah seorang Datuk Guru Imam Abu Daud, dia saja kata, tiga orang lagi tak ada sebut ni. Sebab tu dia sebut Sulaiman berkata. Nak wayaknya ni dia saja. Nabi SAW semaya subuh tu dengan nidak. Nidak tu maksudnya bel lah, azan dan iqamah. Lepas pada tu mereka sepakat, mana tutup guru dia belakang, setuju. Nabi SAW pun naik untuk qaswa dia hingga sampai ke Al-Masy'aril Haram. Al-Masy'aril Haram itu yang di tempat khusus di Muzdalifah. Itu Al-Masy'aril Haram di Muzdalifah tu lah juga. Nabi SAW pun naik kawasan yang tinggi dia tu, dia naik di Masy'aril Haram. Lepas tu Uthman dan Sulaiman berkata, ini dua orang tu guru dia ni saja, ni kata ni. Nabi SAW pun menghadap kiblat dan puji Allah, dia bertakbir Allahu Akbar. Halalahu, kata la ilaha illallah, itu halalahu tu, la ilaha illallah. Itu halalahu. Setengah orang dia kata tahlil. Inilah dalil tahlil itu ada. Tak betul tu, tahlil hak mana? Setengah orang dia ambil dalam lagu ni lah. Ada Nabi mati, ada sahabat mari, tahlil kata dia. Itu menunjukkan tahlil ada selepas mati. Itulah ambil pakai umum. Ni tahlil. Jadi adakah Nabi duduk ngatik gitu? Dah. Bila-bila dia nak kata Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, bila-bila dia duduk kata subhanallah dan sebagainya, Allahu Akbar, dia kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak semesti betul tu kata la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali. Tak ada lagu tu. Lepas kata sekali, kata orang lain pula. Tahlil tu orang panggil. Lagu tu ada pada ketika haji. Ada. Dia bertahlil. Tapi bertahlil orang mati tak ada. Cuba carilah dalam hadis kalau ada. Kalau orang mati, malam pertama ke, kubur ke, malam ke-7 ke, malam ke-40 ke, tak ada. Tahlil serupa hak kita duduk buat. Tak ada. Hak tu tak ada. Nak buat terbulan lah masing-masing. Tapi kalau nak tanya hadis tak ada.
Lepas tu sebut tahlil. Ini tahlil lagu mana? Adakah dengan kaifiat tu orang buat tu? Ada. Nah, dia tahlil, dia kata la ilaha illallah. Lepas tu Uthman menambahkan wa wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu tu, itu wahdahu, dia ada sebut gitu. Duduk situlah tu sehingga asfara jiddan, betul-betul cerah tanah. Asfara jiddan. Lepas pada tu Nabi SAW pun berangkatlah daripada Muzdalifah tu ke Mina. Daripada Muzdalifah tu ke Mina. Sebelum terbit matahari, di situ dia gendong pula Fadl bin Abbas. Bukan gendong Usama. Semalam gendong Usama. Ni gendong Fadl bin Abbas pula. Gendong Fadl bin Abbas, bukan Usama. Mana dia tukar-tukar lah. Jadi Fadl ini adalah seorang yang comel rambutnya. Rambutnya comel, menunjukkan rambut yang comel itu satu keistimewaan, satu kelebihan. Yang menyebabkan jadi orang ni lebih, kalau hak comel dah kau comel, kalau kurang comel pun comel, jadi comel dengan sebab ada rambut tu. Dengan sebab itu tak kena orang yang kata lebih baik cukup kepala, tak kena. Kalau nak jadi tok lebah orang alim kena cukup kepala, tak kena. Sebab selalu disebut rambut comel ni sebagai kelebihan, nikmat Allah SWT. Apa nak dibuatnya? Tapi bila ni tak ada mana dah cukup kepala je. Sampai suatu ketika dahulu memang dia ajarnya cukup kepala tu boleh. Padahal Nabi SAW sepanjang hayat dia 3 kali cukup kepala. Itu pun pada peristiwa-peristiwa masa haji gapo gini, bukan dalam keadaan biasa tu cukup kepala. Apa yang nak balas dengan rambutnya? Rambut tu comel. Rambut tu comel. Lepas tu dia sebut lagi sifat Fadl. Fadl ni siapa? Anak Abbas lah, iaitu abang kepada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Putih kata dia. Ni dia sebut ni sifat comel. Hak biasa orang sebut lah, rambut comel, putih. Wasiman, kacak orang, kacak, comel. Falamma tafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Muzdalifah marra az-zu'un. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Muzdalifah tu tengah-tengah awal pagi ni, terbit matahari, tengah jalan awal pagi, lalulah az-zu'un, perempuan-perempuan hak duduk di atas gedung, di atas unta, lalu jenguk, duk tengok, nak tengok Nabi ni. Anak-anak darah muda-muda ke apa pun adalah tu. Fadl pun tengok. Fadl paling tengok kepada perempuan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun letak tangan dia atas muka Fadl, pusing. Itu cerita. Pusing. Jadi bila Fadl tu tengok, Nabi pusing. Bila. Lepas tu Alik tu ada juga, bila pusing tu dia tengok, Nabi pusing. Mana tak boleh tengoklah siapa jadi. Boleh jadi dia nak buat ibadat kan ni, duduk tengah buat ibadat ni. Jadi tak moleklah duduk mari perasaan lain pula. Mari perasaan lain pula. Jadi bahaya tu, bahaya bukan saja kepada Fadl. Sebab Fadl ni orang comel. Dia sendiri boleh terpesona, tergoda juga dengan orang perempuan. Hak perempuan tu pun boleh juga terpesona dengan dia. Sebab itulah Nabi SAW suruh alihkan pandangan. Bila Nabi SAW pusing tu, dia pun pusing lah muka dia ke sebelah yang lain. Begitulah seterusnya. Begitulah. Lepas tu ini menunjukkan, semua ni menunjukkan bahawa kena jaga pandangan lah.
lelaki dan perempuan terhadap orang-orang yang halal berkahwin dengannya, ajnabiyat. Kena jaga pandangan, baik lelaki dan perempuan. Daripada perbuatan Nabi SAW memalingkan muka fadal itu, itulah yang dapat diambilnya. Dalam hadis Tirmizi ada sebut, iaitu Nabi SAW pusing tekak dia. Tadi dia sebut muka dia. Boleh jadi ada ketika di muka, ada ketika di tekak, dia pusing. Abbas ada sekali situ. Abbas pun kata, kamu pusing tekak anak pakcikmu ni. Dia kata. Nabi SAW pun jawab. Dia kata, saya tengok seorang pemuda dan pemudi, syaban wa syabatan. Saya tengok dua orang muda, lelaki dan perempuan. Saya berasa tidak aman, tidak selamat mereka ni daripada syaitan. Sebab itulah saya pusing. Saya pusing. Jadi untuk mengelakkan fitnah lah, untuk mengelakkan fitnah, terutamanya hak duduk buat agak dia, walaupun ibadah haji ni kan berjalan lah, hunggah lah, naik unta tu laju lah, berlari lah unta, dan sebagainya. Tapi itu semua tu ibadat. Semua dalam bentuk tu ibadat, dalam bentuk tu. Tidak sekala lah kalau kata semayang duduk senyap, tak boleh kecek, tak boleh gap, ni tak, tak boleh hunggah, tak boleh gap, ni tidak. Itulah ibadat. Jadi dalam keadaan beribadat itu benda-benda tadi tidak sesuai, tidak sesuai. Dan hak Nabi SAW buat tu kira-kiranya dia tahulah, kira-kiranya dia tahu. Dengan sebab itulah Nabi SAW kata antara yang memotong sembahyang seseorang itu ialah perempuan. Jadi hilang khusyuk ni boleh jadi kalau duduk lalu-lalu ke depan, gemari-gemari tengok tu jadi lagu lain. Ni pun ibadat juga. Jadi tak usah tengoklah kepada perkara-perkara yang mengalihkan perhatian kita kepada ibadat. Pergi begitu, sehinggalah sampai ke Muhassir. Sehinggalah sampai ke Muhassir. Nama tempat lah tu. Apa dipanggil Muhassir? Tempat tu suatu ketika dahulu jadi sejarahnya telah menyebabkan pasukan bergajah mari nak serang, nak putus Kaabah ke apa tu, tersungkur, jatuh, lemah di situ. Itulah sebab dinamakan Muhassir. Muhassir itu mana yang melemahkan, melesukan, mematahkan. Di situlah patah puak-puak yang nak pergi serang Kaabah suatu ketika dahulu. Tak apalah. Lepas tu Nabi SAW pun perderah sikit perjalanan dia tu, unta dia tu perderah sikit. Dia pun pilih jalan tengah yang membawa engkau, ini cerita Jabir lah, kalau engkau pergi pilih jalan tu membawa engkau ke Jamrah Al-Kubra, ke Jamratul Kubra. Bila dia sampai dekat Jamrah, dekat pokok tu, Nabi SAW pun melontar sambil bertakbir ketika setiap kali pekung ada batu. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Anak batu besar mana? Mithlu hasal khadf, sebesar anak batu budak-budak buat bidah. Kecil lah, besar kaca butir tu, setara tu lah. Farama min batnil wadi, Nabi SAW melontar daripada perut lembah itu, daripada perut lembah itu, daripada tengah lembah itu. Mana dia tidak naik ke tempat tinggi pekuk alah ke bawah, tidak, tapi duduk di tempat tu alah ke atas lah gitu. Duduk di tempat rendah. Pekuk 7 butir anak batu sebesar tu lah. Sebesar tu.
Lepas pada tu Nabi SAW pergi pula ke Al-Manhar, tempat menyembelih binatang korban ataupun binatang yang dibawa bersama. Baginda SAW sembelih sendiri dengan tangannya, maksudnya sendiri 63 ekor unta. Dan dia suruh Ali radhiyallahu anhu sembelih hak baki lagi. Jadi ada 100 ekor semua. Hak baki lagi tu dia suruh Sayyidina Ali sembelih. Yaqul ma baqiya. Jadi perawi ni kata ma ghabara tu ma baqiya, maksud dia hak baki lagi lah. Wa asyrakahu fi hadihi. Nabi SAW menjadikan dia tu kongsinya dalam mengorbankan binatang korban itu, dalam menyembelih binatang korban itu, kongsinya. Mana selain daripada dia, Ali sembelih juga. Lepas pada tu dia suruh daripada setiap ekor unta yang dia sembelih tu ambil sedikit dagingnya, sikit-sikit ambil dan bubuh dalam satu periuk. Bubuh dalam satu periuk, masuk. Kedua-dua mereka makan daging dan hiruk kuah dia. Hiruk kuah dia. Itulah cerita ni. Kata Sulaiman, kemudian Nabi SAW naik unta dia, lepas tu pergi ke Baitillah, lalu bersembahyang zuhur di Mekah. Lepas tu pergi pula kepada anak-anak Abdul Muttalib, anak cucu Abdul Muttalib lah, ketika mereka sedang mengeluarkan air daripada telaga Zamzam, cendok air, kara air daripada telaga Zamzam, bui minum kau kan. Nabi SAW pun kata, tariklah wahai Bani Abdul Muttalib. Yang ni maksud dia gomolah, tarik. Wahai Bani Abdul Muttalib, kalau tidak kerana saya takut orang akan mengalahkan kamu, jadi orang akan berebut-rebut sehingga menyingkirkan kamu daripada memberi minum kepada orang ni, nescaya saya akan kara getek air sekali dengan kamu. Lepas tu tak apalah, fana waluhu dalwan, mereka pun builah setiba air kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun minumlah air itu. Inilah ceritanya. Jadi hak kata sembelih 63 ekor tu, mana gagah Nabi ni. Itu seperkara gagah. Kalau kita kata tempat kita orang sembelih berapa ekor, kalau musim kurban tu berapa ekor, paling tinggi letih dah. Hak tu pun tak dapat 10 ekor. Letih balik guling tidur je ni kau. Ni 63 ekor selalu. Umur dekat 63 lah. Ataupun 63 lah kita kata. Isyarat kepada dia pun nak mati. Isyarat kepada tu. Isyarat kepada umur dia 63 tahun. Dia korban sendiri. Maknanya gagah Nabi SAW ni gagah. Dan ini menunjukkan bahawa kalau selagi cakap kalau kita boleh korban sendiri, hak tu lebih molek. Tidak suruh orang. Tapi kalau tak boleh suruh orang pun tak apa juga, boleh hak tu. Dari segi kalau hak sendiri itu lebih molek. Sebab apa? Sebab Nabi SAW buat sendiri. Jadi 63. Jadi hak 63 tu tidak sajalah setiap yang berlaku kepada Nabi SAW tu, tidak saja. Jadi dia mengongsikan, jadikan Ali itu sebagai kongsi dari segi menyembelih unta yang ada tu. Itu dari segi itu dia kongsinya. Ataupun sebahagian daripada hak Nabi diberikan kepada Ali, itu pun boleh jadi juga maksudnya. Lepas pada tu rebu, ikutlah kita kata buat singgah kau, buat sup kau ikutlah. Jadi letak dalam periuk tu, masak, lepas tu dia makan. Makan sikit-sikit makan, tidak kata makan banyak, makan sikit.
dan hirup kuah dia. Itulah yang sunnahnya. Apabila seseorang itu berkorban, bukan dia tak boleh makan langsung, boleh makan apa nama ni, hak korban itu. Ibnul Malik berkata ini menunjukkan bahawa harus makan hadiah tatawwu, binatang korban apa nama ni yang dikorbankan sebagai sunat, hak sunat, hak tu boleh makan. Dan pendapat yang betul, hak sahihnya, kata dia mustahab, molek makan. Ada setengah ulama mengatakan wajib makan. Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman fakulu minha, dia suruh makan. Lepas tu macam-macam lah pendapat ulama pula, khilaf pula. Muwaffaq Ibnu Qudamah misalnya dalam mazhab Hanbali, dan Sahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah dalam fiqh Hanafi, mengatakan molek, mustahab makan haji tamattu'. Kalau seorang tu dia melakukan haji tamattu', lepas tu dia kurban, mustahab juga, molek juga makan. Bagi mereka lah. Ini masalah khilaf lah. Tidak berbeza dengan pendapat Syafi'i, kata dia. Sebab Syafi'i mengatakan tak boleh makan mana-mana binatang kurban hak wajib. Macam tadi tamattu' ni mesti dah wajib dah, dia kena kurbankan binatang. Begitu juga qiran. Kalau seseorang itu mengerjakan haji qiran, dia kena kurbankan binatang. Jadi kalau haji tamattu', haji qiran tak boleh. Tapi kalau binatang kurban tu kurban hak sunat, sebagai hak sunat, tak apa. Dalam mazhab Syafi'i pun. Tetapi kalau binatang kurban itu hak kurban untuk haji tamattu', kerana dia mengerjakan haji tamattu' atau haji qiran, hak tu tak boleh. Sebab hak tu hak wajib kalau mengikut Syafi'i. Tapi kalau mengikut mazhab Ahmad dan Hanafi tak apa, hak tu pun tak apa. Jadi ada khilaf lah di situ, ada khilaf. Tetapi kalau hak lain-lain tak boleh. Kalau binatang kurban hak lain, hak wajib lah, hak dia kena fidyah, kita kata kena bayar fidyah, ataupun kena bayar dam, hak wajib atas dia. Hak tu tak boleh, tak boleh makan. Dia waktu pun kata tak boleh hak tu. Tapi kalau hak kurban kerana mengerjakan haji tamattu', haji qiran, tak apa, bahkan molek. Mereka kata molek. Imam Syafi'i kata tak boleh. Itulah sebab tu dia kata, Imam Syafi'i kata haji yang paling afdal ialah haji ifrat. Sebab kalau orang mengerjakan haji ifrat, kalau tak ada apa-apa kesalahan lah, tak ada apa-apa kesalahan, dia tidak kena bayar dam, dia tidak kena sembelih kurban ke apa. Menunjukkan sempurna, menunjukkan sempurna. Adapun hak dua lagi haji itu, dia mesti kena kurbankan binatang. Berapa kurban tu? Kira-kiranya kurang. Itu pendapat dia, kurang. Tapi dia mau tu kata, oh jadi kurban binatang tu bukan kerana kurang ibadat tu, dah kena syukur kepada Allah SWT bagi kemudahan kita tu. Itu pendapat dia, masing-masing, tak apa. Imam Malik berpendapat, ini pendapat yang masyhur dia, tidak harus. Kalau hak tiga-tiga tadi, haji tamattu' pun tak boleh, binatang yang dikurbankan kerana mengerjakan haji tamattu', ataupun dan lah kita kata, ataupun haji qiran, ataupun kerana perkara-perkara yang wajib, mana wajib kena fidyah, tak boleh berlaku. Fidyah, azar, nazrul masakin, tak boleh berlaku. Tetapi kalau hak selain daripada tu, binatang-binatang kurban hak lain, tak apa. Itu mengikut Imam Malik. Tak apalah. Nabi SAW tak kara air. Apa sebab? Dia takut kalau dia kara, orang pun kata, oh jadi kara air ni pun satu kelebihan juga. Ataupun wajib ke, jadi khilaf pula. Jadi sunat ke, molek ke, fardu ke, rukun ke, pula. Sebab tu dia tak kara air. Sebab tu dia kata, tariklah, dia gomoh, kata dia, wahai anak-anak Bani Abdul Muttalib, tarik air
waktu ambil air daripada telaga Zam-Zam beri minum kat orang tu adalah suatu kelebihan. Tapi saya takut satunya orang akan berebut. Bila saya buat, orang akan berebut lah, anggap benda ni molek. Berebut tu kamu kerja asal duduk kat sini ni jadi tersingkir ke tepi. Itu sah jadi berebut. Yang keduanya takut orang ingat ini fardu. Kalau fardu berat ataupun satu kelebihan yang syukur pula semua mabit di Muzdalifah tu, misalnya kita kata berat juga, jadi dia tak sebui lah gitu. Dengan sebab tu dia biarkan, dia motu saja. Jadi orang-orang lain pun tunggu gitulah, tidak jadi berebut lah, sebab dia tidak karah. Dia motu pun dah karah tu builah tembok ke Nabi SAW pun minum sambil berdiri. Dia minum sambil berdiri di sini. Daripada situlah jadi ulama-ulama mengatakan molek kalau minum air Zam-Zam tu berdiri. Ni sebab Nabi minum sambil berdiri. Tapi sebenarnya minum sambil duduk pun boleh, tak apa. Tak apalah. Habislah situ. Jadi kita sekat itulah dulu untuk malam ni, wallahu a'lam.